Ini adalah kisah yang diceritakan kepada aku dari seorang kenalan yang agak rapat juga. Kisah ni terjadi di pejabat tempat dia bekerja. Kenalan aku ni kita gelar dia sebagai Miss K. Miss K ni memang jenis yang dikurniakan panca indera yang boleh melihat benda-benda tu. Tidak kisahlah nampak depan mata, dengar suara ataupun dia boleh rasa kalau benda tu ada di sekeliling dia. Itulah kebolehan yang ada dengan Miss K ni. Terpulang juga dengan penerimaan seseorang. Ada yang cakap ini bukan kurniaan tapi sumpahan. Sebab ialah Miss K ni selalu juga kena ganggu, kena rasuk sampailah satu tahap. Walaupun dia masih rasa takut, tapi dia tak heran dengan benda-benda tu. Jadi berbalik kepada kisah Miss K tadi. Pejabat diorang ni terletak di sebuah bangunan yang memang sebuah bangunan lama. Di sekeliling bangunan tu pula terletak kawasan yang berbukit. Bukan tu je, ada juga asrama kosong yang lama tidak beberapa jauh dari sana. Museum yang kosong, perpustakaan kosong dan kawasan-kawasan ni juga memang ada kisah dia sendiri. Jadi menurut Miss K tadi, pejabat dia ni terletak antara bangunan-bangunan kosong di sana. Disebabkan lokasinya di tengah-tengah, jadi pejabat diorang ni sering menjadi laluan untuk benda tu lalu lalang. Kalau ada yang datang dari museum lama mahu ke asrama lama, diorang akan lalu di kawasan bangunan pejabat Miss K. Dan kalau ada yang turun dari bukit mahu ke perpustakaan lama, mereka akan lalu juga di kawasan pejabat diorang. Dengan itu, macam-macam benda yang dia dapat tengok selalu. Ada yang tidak berkepala, ada yang tidak berbadan, ada yang nampak macam manusia tapi bukan. Ada bentuk binatang, ada yang terbang, ada yang tinggi, ada yang basah, ada yang kering. Dan setiap kali kalau Miss K nampak benda-benda macam ni, dia ada adab yang dia amalkan. Dia akan buat tak tahu, dia akan buat bodoh, dia buat-buat tak nampak. Sebab kenapa? Sebab kalau benda-benda tu tahu yang dia boleh nampak, benda tu akan datang mendekati dan ada yang mendampingi. Sama ada mahu menakut-nakutkan ataupun mahukan perhatian. Jadi itulah adab untuk Miss K kalau dia terperasan ada kelibat-kelibat tu di sekeliling pejabat dia. Ada satu ketika dia terlihat seorang wanita tua. Badan wanita tu bongkok, bajunya compang-camping, membawa sebatang tongkat. Wanita tu sedang duduk di tangga di pintu utama masuk ke dalam bangunan pejabat dia. Waktu tu petang dalam pukul 4. Dari jauh dia tahu yang itu bukannya orang, tapi dia buat bodoh je. Dia meneruskan perjalanan dia menuju ke tangga untuk naik ke bilik pejabat. Tapi silap Miss K ni entah macam mana mata diorang boleh bertembung. Adalah dalam 5 saat wanita bongkok tua tu merenung Miss K. Benda tu tahu yang Miss K boleh nampak dia ada di sana. Miss K melangkah menuju ke tangga untuk masuk ke dalam bangunan pejabat. Tiba-tiba benda tu berdiri dengan mengejut. Bulu roma Miss K dah berdiri tapi dia meneruskan langkah dia menaiki tangga untuk terus ke pejabat. Di dalam perjalanan dia perasan bunyi tongkat di belakang dia. Semakin dia mempercepatkan langkah dia, semakin bunyi tongkat tu laju mengikut dia dari belakang. Sampailah dia ke bilik pejabat. Dia terus ke meja dan duduk. Rupa-rupanya benda tu mengikut Miss K balik ke bilik pejabat dia dan berdiri betul-betul di depan meja dia. Masa tu Miss K walaupun takut tapi dia tak tunjukkan ekspresi. Dia duduk je dan tengok skrin komputer sambil dia acah-acah buat kerja. Miss K masa tu berseorangan di office. Rakan kerja dia semua di bilik meeting. Benda tu berdiri depan dia dan pandang Miss K. Bayangkan seorang nenek tua bongkok bertongkat di depan meja. Bunyi yang ada di dalam pejabat masa tu hanyalah bunyi ketikan keyboard dia aja. Miss K acah-acah buat kerja tapi sebenarnya skrin dia gelap masa tu. Tidak ber-on asal tekan je acah-acah busy. Tiba-tiba dia terdengar suara yang keluar dari mulut nenek tu. Dia tanya, "Kau jangan pura-pura tak nampak.
Aku tahu kau nampak. Diikuti dengan rengekan halus yang menyeramkan. Tiba-tiba, kawan ofis dia masuk ke dalam pejabat. Diorang dah habis meeting dan benda tu hilang dalam sekelip mata. Punyalah lega Miss K masa tu. Tapi kisah ni dia tidak ceritakan kepada sesiapa. Ada lagi satu hari tu berlaku juga di dalam bilik pejabat dia. Kali ni benda tu bukan kacau dia, tapi kacau rakan sekerja dia. Kawan dia tu lelaki, nama dia Johan. Samalah juga waktu tu senja pukul 3 petang. Semua orang tengah kusyuk buat kerja di meja masing-masing. Tiba-tiba Miss K perasan ada sesuatu yang merangkak dari laluan pintu masuk, merangkak ke dalam bilik pejabat mereka. Dah, dia datang lagi. Miss K kata dalam hati. Macam biasalah, dengan gaya dia, acah-acah ketik-ketik keyboard, buat-buat tak nampak. Benda tu boleh cakap separuh. Maksud separuh, badan dia ni cuma separuh. Cuma kepala sampai ke badan. Memang separuh lah. Kalau kamu semua boleh bayangkan, benda tu merangkak menggunakan tangan, mengheret badan dia yang separuh tadi di lantai. Dia perlahan-lahan masuk dari laluan pintu menuju ke meja si Johan tadi. Meja Johan ni pula betul-betul di depan Miss K. Memandangkan benda tu menghadap meja Johan adalah Miss K curi-curi pandang. Dan dia dapat tengok benda tu melompat dengan tangan dia ke atas meja Johan. Johan dan semua orang di ofis masa tu tengah khusyuk buat kerja. Si Johan tak nampak benda tu, tapi Miss K nampak. Apa yang lebih menakutkan, benda tu perlahan-lahan naik ke bahu Johan dan duduk di atas bahu dia. Masa ni Miss K cakap dia nampak iras wajah benda tu. Rambutnya tak panjang mana, tapi mata dia tersembur keluar. Lidahnya panjang melingkar-lingkar seperti menjilat kepala Johan. Miss K perasan Johan membongkok dan menggosok-gosok leher dia. Benda tu duduk di bahu Johan sampai habis kerja. Katanya dia mahu beritahu Johan, tapi takut benda tu pindah dengan dia pula. Jadi dia tunggu sampai balik dan hantar pesanan mesej. Johan punyalah terkejut. Dia tak balik ke rumah, tapi balik ke rumah ayah dia minta ubat. Keesokan paginya, Johan tak datang kerja, demam. Bila dia masuk ke kerja, Johan ceritakan apa yang terjadi petang tu. Katanya, dia ada terkutip satu cebisan kain dari sebuah persimpangan. Dipendekkan cerita, kain tu milik seorang lelaki yang pernah maut kemalangan di sana beberapa bulan yang lalu. Tapi dalam banyak-banyak cerita, ada satu cerita yang Miss K tak akan lupa sehingga hari ini. Kisah ni terjadi bila dia terpaksa datang ke pejabat untuk menyiapkan kerja pada waktu cuti. Bermaksud dia seorang je di pejabat. Yalah, semua orang masih lagi cuti. Mahu tak mahu dia kena datang ke pejabat sebab rumah dia tak ada komputer. Bila sampai dia buat kerja dia macam biasa, kerja punya kerja. Tiba-tiba dia dengar sesuatu berbunyi. Benda tu berbunyi dari atas siling dan Miss K yakin itu bukanlah bunyi tikus atau binatang. Itu adalah bunyi sesuatu yang padat, macam bunyi tapak kaki seseorang. Tapi siling pejabat diorang ni nipis, jadi tidak mungkin boleh menampung berat badan seseorang. Yalah, sebab benda yang berbunyi itu Miss K tahu, bukannya orang. Macam biasa dia buat tak tahu. Dia mengetik keyboard kali ni bukan pura-pura, tapi memang betul dia tengah siapkan kerja dia secepat yang mungkin. Tiba-tiba dia terdengar sesuatu yang agak menyeramkan. Pintu pejabat dia terbuka, seperti ada seseorang yang masuk. Tapi tiada orang yang kelihatan masa tu. Pintu pejabat dia terbuka dan tertutup. Dalam hati Miss K, okey, ada yang masuk. Tak apa, buat bodoh je. Beberapa minit selepas tu, dia terdengar lagi pintu terbuka dan tertutup. Katanya, okey, dah dua yang masuk. Tidak beberapa lama selepas tu, pintu tu terbuka dan tertutup sebanyak 10 kali selang hanya beberapa minit.
menandakan ramai yang sudah masuk ke dalam ofis dia. Masa ni dia tak nampak apa, tapi dia boleh rasa benda tu banyak di sekeliling dia tengah tengok dia buat kerja. Sehinggalah ada satu benda yang masuk. Benda ni dia kenal. Dia dengar bunyi je, dia kenal. Bunyi tongkat nenek tua yang dia dengar beberapa hari yang lalu. Dari jauh semakin dekat dan dekat dengan dia. Makin lama makin menghampiri meja Miske. Sekarang benda tu betul-betul di depan Miske. Sekarang Miske nampak ada ratusan makhluk di sekeliling dia. Ada yang tidak berkepala, ada yang tidak berbadan, ada yang nampak macam manusia tapi bukan. Ada bentuk binatang, ada yang terbang, ada yang tinggi, ada yang basah, ada yang kering. Buat pertama kalinya, tangan Miske berhenti mengetik keyboard. Tangan dia keras dan kaku. Tiba-tiba dia dengar suara nenek tua di depan tu tanya, Macam mana sekarang? Kau nampak kami kah? Hai guys, ini adalah segmen kedua di dalam perkongsian seram kita pada malam ini, di mana saya menceritakan antara fakta-fakta ataupun kisah-kisah benar yang menarik untuk dikongsikan kepada semua. Ini adalah sebuah kisah benar yang berkait rapat dengan apa yang saya kongsikan tadi. Mungkin anda tahu dengan filem The Exorcism of Emily Rose. Itu adalah sebuah filem menceritakan bagaimana mereka menyiasat ataupun bagaimana mereka menceritakan semula kes kerasukan seorang wanita yang dikenali sebagai Emily Rose. Sebenarnya, filem tersebut diinspirasikan daripada sebuah kisah benar. Kisah benar yang berlaku pada tahun 1960-an di Jerman, melibatkan seorang remaja perempuan yang dirasuk dari dia remaja sehinggalah dia dewasa yang dikenali sebagai Anneliese Michel. Anneliese Michel ni seorang yang berbangsa Jerman. Sejak dia umur 16 lagi, dia mengalami simptom-simptom gangguan. Mereka kemudian mendapatkan bantuan daripada doktor-doktor dan kemudian doktor-doktor ini mengesahkan Anneliese mempunyai simptom halusinasi. Dia juga ada epilepsi dan juga sering hilang ingatan. Bukan itu sahaja, mereka mengesahkan yang Anneliese Michel ini sering melihat benda-benda yang orang lain tidak dapat nampak dan mereka menganggap ini adalah sebagai satu simptom perubatan ataupun satu penyakit mental. Tapi walau apapun rawatan yang mereka cuba untuk beri kepada Anneliese Michel ini, tiada satu pun yang berjaya. Bayangkan daripada dia umur 16 tahun remaja sehinggalah dia berumur 20 tahun sampai dia masuk universiti pun benda ni masih lagi mengganggu dia. Sehinggalah satu tahap Anneliese sendiri memberitahu keluarga dan juga doktor-doktor pakar yang itu bukanlah sakit biasa tetapi itu adalah sebuah sakit mistik. Menurut Anneliese, dia dirasuk oleh 6 roh jahat di dalam tubuh badan dia dan itu yang buat dia sengsara. Tapi masa tu masyarakat di Jerman tidak percaya dengan benda-benda mistik ini. Mereka lebih percaya kepada sains dan perubatan. Dengan itu mereka mengambil kaedah sains dan perubatan untuk melihat masalah Anneliese ni dan cuba untuk mencari penyelesaian. Sehinggalah sampai satu tahap Anneliese dan keluarga dia terdesak untuk mendapatkan rawatan. Mereka cuba untuk mendapatkan rawatan daripada padri-padri di sekitar kawasan tempat tinggal diorang. Tapi tiada satu padri pun yang sanggup untuk merawat Anneliese ni. Alasan mereka tidak mendapat kebenaran daripada bishop untuk merawat keadaan Anneliese. Tapi ada seorang padri yang sanggup untuk merawat Anneliese, padri yang dikenali sebagai Joseph Stengel. Bila padri-padri yang lain skeptikal ataupun tidak percaya dengan Joseph Stengel ini, dia percaya dan ingin membantu Anneliese. Dengan itu dia mendapatkan kebenaran daripada bishop dan kebenaran diberikan untuk dia merawat Anneliese. Bayangkan situasi
Anneliese pada waktu itu, dia dirasuk, pernah ditemui dia sedang memakan laba-laba dan juga arang di dalam bilik dia. Kadang-kadang family dia tengok Anneliese cakap di dalam bahasa asing, di dalam bahasa Latin. Padahal sebelum ni Anneliese tidak pernah belajar bercakap di dalam bahasa asing. Joseph Stegel diberikan kebenaran oleh bishop untuk merawat Anneliese, tapi ada syarat dia. Syarat dia, padri ini perlu merawat Anneliese di dalam rahsia. Dia perlu menyembunyikan yang dia merawat Anneliese, sebab macam yang saya cakap tadi, masyarakat di Jerman pada waktu itu menganggap perkara-perkara mistik ini sebagai bodoh ataupun mengarut. Mereka lebih berpandukan kepada sains dan perubatan. Bagi mereka, eksorsisme ataupun merawat kerasukan ini adalah satu kepercayaan yang kuno dan lama yang mereka tidak patut amalkan pada waktu itu. Menurut Padri Joseph lagi, mereka sukar untuk merawat atau membuang jin-jin dari dalam badan Anneliese. Sebab kenapa? Sebab Anneliese memakan ubat yang menghalang jin-jin keluar daripada badan Anneliese. Dengan itu, Padri Joseph mengarahkan Anneliese berhenti memakan ubat yang diberikan oleh doktor untuk membantu dia membuang roh-roh tersebut dari dalam badan dia. Padri Joseph menjalankan sebanyak 67 kali eksorsisme dengan jumlah masa sepanjang 4 jam selama dia merawat Anneliese. Anneliese sendiri berdoa pada setiap hari. Cara dia berdoa ni, dia akan melutut dan berdoa, membuatkan tulang kaki dia retak dan urat-urat lutut dia putus disebabkan terlampau melutut berdoa. Dalam jangka masa 10 bulan, Padri Joseph gagal untuk merawat Anneliese. Dalam masa jangka itu juga, Anneliese tidak mahu makan menyebabkan dia dehydration dan juga malnourished. Malnourished bermaksud dia tiada tenaga yang cukup lagi untuk terus kekal hidup. Dan dia meninggal dunia pun disebabkan dia terlampau lemah disebabkan jin-jin di dalam badan dia, dan meninggal pada tahun 1976. Selepas dia meninggal pun, masih ramai yang percaya Anneliese sebenarnya bukan dirasuk, tetapi itu adalah simptom-simptom perubatan yang perlu dirawat menggunakan kaedah-kaedah perubatan. Dengan itu, mereka telah menuduh Padri Joseph dan juga bishop tadi dan juga ahli keluarga dia, menuduh mereka sengaja membuatkan Anneliese meninggal dunia dengan tidak memberikan ubat yang sepatutnya dia makan dan mencari penyelesaian yang karut di dalam membantu Anneliese. Padri Joseph kemudian dipenjarakan selama 6 bulan. Untuk keluarga dia pula, mereka tidak dikenakan hukuman sebab menurut hakim tadi, mereka telah pun menerima hukuman bila Anneliese Michael meninggal dunia. Sama juga dengan kisah yang saya sampaikan tadi. Kalau Miss K boleh melihat benda-benda yang orang lain tidak boleh lihat, mungkin juga Anneliese Michael boleh melihat benda-benda orang lain tidak boleh lihat. Kisah benar ini telah diadaptasikan menjadi sebuah filem, The Exorcism of Anneliese Ross, dan itu adalah kisah perkongsian kita untuk segmen kedua kita pada malam ini, perkongsian seram. Kita teruskan dengan perkongsian kisah seram yang ketiga. Ini adalah sebuah kisah perkongsian yang saya ambil daripada Kisah Misteri App dan juga kisahmisteri.com. Ini adalah hasil penulisan mereka yang ada kisah ataupun pengalaman seram mereka sendiri. Kalau anda ada kisah ataupun penulisan seram anda, bolehlah muat naik di kisahmisteri.com ataupun di Kisah Misteri App. Muat turun Kisah Misteri App di App Store ataupun Google Play. Saya akan pilih antara kisah-kisah yang terbaik untuk saya kongsikan di sini. Dan pada malam ini, kita teruskan sebuah kisah perkongsian daripada Kisah Misteri App. Kisah seram ni dikongsikan oleh individu yang bernama Fiz. Pada tahun 2019, bulan Julai, dia telah dimasukkan ke hospital kerana terlibat dalam kemalangan jalan raya yang menyebabkan kaki dan tangannya patah akibat dilanggar kereta. Selepas dia menjalani pembedahan, dia telah dimasukkan di dalam wad, dan 10 hari selepas tu dia diajar untuk turun dari katil dan menggunakan kerusi roda. Malam pada hari yang sama, dia mahu mandi kerana sudah hampir 2 minggu dia tidak mandi, dan ketika itu jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Masa tu katil dia berada paling belakang berdekatan dengan pintu kecemasan. Hanya ada 2 orang pesakit sahaja di situ. Dia mengambil tuala, shampoo serta sabun mandi dan terus menuju ke bilik air.
Sampai sahaja di bilik air, tidak ada seorang pun yang ada di sana. Dia pun memilih bilik air yang paling hujung dan luas kerana sesuai dengan keadaan dia yang menggunakan kerusi roda. Tanpa membuang masa, dia pun mandi sambil memasang lagu-lagu jiwang sambil dia menyanyi. Sedang seronok menyanyi, tiba-tiba lampu tandas ditutup dan dibuka semula. Dia berhenti seketika, lalu menyambung, membilas badan dia. Tiba-tiba, dia terdengar bunyi pam tandas dan bunyi orang membuka bilik air. Awal-awal tu dia tak kisah sebab mungkin ada pesakit ataupun penjaga yang sedang mandi ataupun menggunakan tandas. Dia pun sambung balik mandi. Tidak lama selepas tu, semua pam tandas bersebelahan dengan bilik yang sedang dia gunakan berbunyi. Dia tergamam dan rasa tidak sedap hati. Dengan itu, dia cepat-cepat mandi dan bersiap untuk keluar dari sana. Ketika dia keluar dari bilik mandi, dia terdengar orang sedang bersiul di tandas kedua dari bilik mandi dia. Dia berhenti sekejap dan cuba untuk mendengar sekali lagi. Tidak lama selepas tu, bunyi siulan tu ada lagi. Dia memberanikan diri berkata, "Woi, tadi aku nyanyi kau tak nak bersiul." Tiba-tiba, bunyi siulan tu senyap. Dan ketika itu dia mahu bergerak keluar dari sana. Tapi masa tu lampu berkelip-kelip seperti ada orang yang main suis lampu. Dia sangka jururawat di sana yang cuba mempermainkan dia. Jadi dia pun cakap, "Jangan tutup lampu, saya masih di dalam." Lampu tu menyala semula. Dia keluar dari tandas dan sekali lagi dia terdengar bunyi siulan. Dengan perasaan berani, dia mengundurkan balik kerusi roda dan masuk semula ke dalam bilik air dan terus pergi ke tandas yang berbunyi tadi. Sampai sahaja dekat pintu tandas tu, dia cuba tarik pintu tapi berkunci. Dia cuba menjerit, "Ada orang ke dalam ni." Selepas tu, bilik air di dalam tandas tu terbuka dan dia mendengar air yang melimpah-limpah keluar. Dia cuba membuka pintu yang berkunci tadi dan dia terkejut. Kali ini pintu tu dapat dibuka. Dia cuba tarik pintu tu dengan perlahan-lahan dan dengan jantungnya yang berdebar-debar. Bila pintu tu terbuka, dia terkejut. Mulut dia bergetar apabila melihat lembaga yang sedang bertenggek di atas tandas di sebalik pintu yang besar. Badannya berbulu hitam dan matanya merah melihat tepat ke arah dia. Dia pun menutup mata lalu membaca surah-surah yang dia ingat. Lepas tu dia membuka mata dan lembaga tu hilang dari pandangan dia. Dia cepat-cepat keluar dari bilik tu dan terus menuju ke katil. Keesokan paginya, dia demam. Dia juga ada menceritakan kisah ni kepada jururawat di sana. Mereka kata, di sana memang ada gangguan dan mereka semua sudah biasa dengan gangguan bunyi-bunyi itu. Tapi mereka belum lagi pernah terserempak dengan lembaga yang diceritakan. Setelah beberapa hari dalam wad, dia pun dibenarkan balik ke rumah kerana lukanya telah beransur pulih. Dan itulah antara kisah yang dikongsikan oleh Fiz melalui aplikasi Kisah Misteri. Mungkin anda ada kisah yang ingin dikongsikan kepada semua. Mungkin anda tidak tahu di mana untuk berkongsi kisah ini, ataupun mungkin anda jenis yang gemar untuk membaca kisah-kisah seram dan juga kisah misteri. Hai guys, sukacita dimaklumkan sebuah aplikasi yang dinamakan Kisah Misteri boleh dimuat turun di App Store dan juga Google Play. Ini adalah sebuah aplikasi di mana anda boleh berkongsi dan juga membaca kisah-kisah seram. Cara untuk anda berkongsi kisah seram, anda tekan menu dan tekan hantar kisah. Isikan maklumat-maklumat yang diperlukan seperti nama anda, email anda, tajuk dan juga kisah anda.
Hanya kisah yang menarik sahaja yang akan dimuat naik di aplikasi untuk dibaca oleh semua goers. Ini adalah sebuah platform baru untuk kita berkongsi kisah-kisah seram. Sebelum ni ramai yang tanya dan ramai yang cuba berkongsi kisah mereka, dan sekarang kita mempunyai satu tempat sahaja. Sekali lagi, Kisah Misteri adalah sebuah aplikasi yang boleh dimuat turun di App Store dan Google Play. Kisah-kisah yang menarik akan dipaparkan bukan sahaja di aplikasi tetapi juga di Kubi-Kubi Go Seram. Jadi apa tunggu lagi? Pastikan anda jadi sebahagian daripada mereka yang berkongsi kisah di aplikasi Kisah Misteri.